it as a free new account which is the Ismail EHHP. So saya kena reload dulu page ni sebab tadi tak ada internet. You have been suspended. Kenapa kena suspend pula? Saya baru 20 plus. Alright, so sekarang ni kita akan pergi kepada account Facebook yang real lah. Dia asyik fikir kita ni tak real Sedangkan duit dah banyak habis juga lah dulu Alright, so pertamanya anda ada account yang dipanggil sebagai personal account. So saya tunjuk je lah dulu sementara saya punya yang ini pula tak kena apa nama ni? Tak kena suspend. So this is my kenapa dia tukar saya punya view atas ni? Oh, dia memang macam tu. Kadang-kadang dia ada apps Okay, so ini adalah anda punya account Facebook. So anda ada account Facebook lah kan? Semua ada account Facebook kan? Okay, pada account Facebook ini kita akan ada yang dipanggil sebagai page. Okay, so anda boleh klik pada sebelah kanan. Ada menu mengenai notifikasi dan juga anda punya apa dipanggil sebagai menu untuk berinteraksi lah. Dan anda ada menu juga mengenai anda punya pages. So kat sini kalau saya klik pages ni, dia akan membantu anda untuk buka page lah So saya pun ada groups. So saya boleh tunjukkan kepada saudara-saudari sekalian mengenai groups. So ini contoh saya punya group yang berkaitan dengan yang saya sebagai admin lah. So apa beza group dengan page Page ni boleh buat something yang your community involved dan you boleh sell, you boleh jual idea, you boleh galakkan orang untuk share, like, follow, subscribe dan sebagainya lah Itu adalah dipanggil sebagai groups Saya ada beberapa grup lah tapi banyak yang lebih kepada grup-grup yang berkaitan dengan pembelajaran lah. Mana nak tengok grup kita? Okay, grup saya adalah yang saya uruskan sekejap. Which is my group lah. Okay, so kemudian kita ada lagi satu yang dipanggil sebagai page. So saya pun ada beberapa page. So this is my page. So saya ada page yang dinamakan sebagai SPSS Data Analysis. Anda boleh try buka. Alang-alang dah buka tu jangan lupa untuk like. Macam itulah. Nak kumpul like Okay, selepas kita dah ada satu page. Okay, ni contoh page dia. Kalau anda dah ada satu profile, maka nasihat saya the next step is actually create the page lah. Dah buka page dah. Dah create page. Saya tak boleh nak create page daripada scratch sebab saya baru lepas kena ban suspend. Suspend. Dalam sekelip mata kena suspend So, saya adalah beberapa lagi page-page yang lain. So kalau kamu tanya saya, apakah fungsi page? So page basically macam yang saya tunjuk sini, saya ada 5.5 likes. So apabila saya membuat satu informasi kepada saya punya page, maka semua 5,000 orang ni akan dapat So dia orang boleh berinteraksi lah antara satu sama lain dengan saya punya page. Dan dalam page juga kita boleh buat about. About ni sangat penting lah, macam website jugalah. Cuma nasihat saya, jangan terlalu bergantung sepenuhnya kepada page dalam Facebook. Sebab ini bukan landing page milik awak. Saya ulang ini bukan landing page milik awak. Jadi YouTube ataupun Facebook boleh menggunakan discretion mereka untuk ban awak sesuka hati mereka lah. Sebab mereka punya platform. That's why kalau kamu perasan, saya ajar kamu buat something yang scratch. Which is awak punya website, awak punya Google site, even Google Sites pun is bukan awak punya lah, is belong to Google, tapi maksudnya is awak punya custom. Tapi yang lebih menariknya adalah WordPress, iaitu awak punya custom sendiri Di mana WordPress ni dia takkan halang pun awak nak post benda-benda bukan-bukan pun. Sebab dia hanya bekalkan skrip sahaja. So atas kamu punya discretion untuk buat modul kamu sendiri. So benda ni penting untuk mengelakkan masalah-masalah seperti yang saya tunjuk tadi itulah yang live daripada depan mata kamu, di mana ianya boleh di-block, lagi boleh di-suspend, boleh di tak approve. Anda nak hantar satu promosi kesihatan, contoh anda buat banner dan dia memerlukan masa mungkin beberapa jam dan beberapa hari. Itu kalau mereka satisfy dengan anda punya iklan. Kalau mereka tak satisfy, mereka akan disapprove lah. So anda kena ubah suai balik anda punya iklan itu. So ini pada saya adalah satu proses yang agak bagus dari satu aspek, tapi dia punya tak bagus tu bagi pandangan peribadi saya tak bagus. Yang lebih baik adalah anda ada satu page yang sangat simple tapi membawa orang untuk pergi buat engagement dekat tempat kamu. Saya ulang balik saya punya strategi lah. Kalau kamu punya strategi lain, terpulang lah. Strategi saya senang je. Saya nak orang kenal saya punya produk ataupun brand, which is in this case adalah promosi kesihatan denggi. Saya nak orang tahu pasal benda ni dan saya convertkan dia ke saya punya landing page, iaitu Sai DKP sekian-sekian apa benda tadi, alamat tu pun saya tak ingat lah kan sebab panjang sangat kan. So saya akan bawa orang kepada kawasan yang berkenaan ini. So kalau kamu tengok, ini contoh Sai DKP 39 ini, saya akan copy dan saya akan paste ke dalam saya punya
post di dalam SPSS data analysis. Saya tak ramai, ada 5.5 ribu saja. Boleh monetize tak boleh. Syarat YouTube dia mesti ada sekurang-kurangnya berapa orang? 10 ribu. YouTube dia minta ramai sikit lah, 10 ribu. Okay, so kita nak post dekat switch into SPSS. Okay, so I'm going to switch now. Sebab saya sekarang masuk dalam profil diri saya, Ismail SA. So sekarang ni saya dah masuk dalam profil saya sebagai manager of this post. So saya akan, what is in your mind, saya akan letakkan link lah. Ini contoh. Apabila anda letak featured article tadi, maka orang akan nampak gambar featured article lah yang ada pada anda punya website yang telah kamu bangunkan tadi lah. Which is dalam website ini, gambar dia adalah, mari daftar diri ni, gambar dia adalah gambar ni. Gambar daripada KKM lah. Ini contoh yang saya tunjukkan kepada saudara-saudari sekalian. So contoh saya buat kat sini, ni saya buat contoh betul ni. So 5.5 ribu daripada seluruh dunia ni, akan nampak lah apa benda lah Mamat ni cerita So saya akan tulis kat sini register now. Register now. Contoh, dan saya boleh letakkan post saya. So apabila saya post, maka dia akan ada dalam page dan 5.5 orang yang follow saya akan dapat notifikasi. Faham ya? So apa tujuan dia? Tak lain tak bukan adalah untuk create the awareness about our product or our services yang kita tawarkan lah. Which is dalam case ni kalau mereka pergi, dia akan redirect them into our website. Okay, jelas ya? Dan ini adalah final landing page kita di mana kita meminta mereka untuk mengisi borang soal selidik dan daripada borang soal selidik ini kita akan buat analisa. Itu adalah secara direct method. Ada yang cara indirect adalah menggunakan sebagai ads manager. Yang ini saya akan cerita selepas ni lah. Okay, so far siapa yang dah ada account Facebook? Angkat tangan. Okay, mana yang dah ada account Facebook, maka anda boleh start buat page ya. Macam mana nak buat page? Anda pergi dekat atas ni, gambar pages dan anda boleh start to create a page. Boleh? Jumpa tak? Create sebelah kiri ni, create new page ya. Ini saya punya, saya akan tekan butang create new page. So dia akan wujudlah kat sini. Name. So saya akan namakan sebagai apa? Health Promotion Dengue. Kategori dia apa? Health lah. Health and Wellness website. Okay, bio. Welcome to the Club of Dengue Free. Contoh. Health Promotion Dengue. Alright, dah siap? Saya akan tekan butang create page. So page saya akan ada berapa follower? Kosong lah, tak ada siapa follow Normal ke tak normal? Memang normal lah. Kalau ada orang follow tu maksudnya awak ada saka lah. Okay, so saya akan letakkan saya punya website. Tapi website ni kalau anda nak tahu, untuk mengelakkan break up ataupun orang akan dissociate daripada website kamu, biasakan masuk ke website yang kamu nak dia buat apa. Terus pergi ke situ. Macam ni, saya akan minta dia daftar lah. Kemudian phone number saya try untuk neglect at the moment. So saya akan tulis ini always open. So saya akan tekan butang next. Add a profile picture. Profile picture Kau nak profile picture juga Okay lah. Aku letaklah profile picture aku. Okay. 1.sc. Screenshot. Okay. Kita punya profile picture nyamuk lah. Betul tak? Nyamuk. Okay. Add a cover photo. Cover photo saya ambil yang KKM punya lah. Supaya tak kena saman lah. Betul tak? Kan ambil cover photo pelik-pelik kan. Boleh kena saman kan. Macam tu buat sama-sama sikit. Welcome to the Club of Dengue Free. Baik. Kemudian saya akan buat add action taken ya. Customize your action button. So I'm going to try it. So saya akan lebih banyak kepada sign up lah. So I'm going to give the options for the people to sign up ya. Nak call now pun boleh. Saya buat sign up lah ke get a ticket. Tak apalah. Buat je lah apa-apa pun. Yang penting awak suka ya. So saya dah letakkan dalam link yang mana dia akan pergi ke saya punya web page ya. Web page saya tu akan ada Google Form yang membolehkan mereka mendaftar terus. Itu contoh macam mana kamu nak buat setup permulaan kamu punya item. Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya pergi yang the next one? Saya ulang lagi sekali. Pertama, buat anda punya account. Kedua, selepas account anda telah buat, maka anda boleh letakkan action button. Dalam action button ni saya buat sebagai sign up. Di mana sign up ini membolehkan mereka navigate terus kepada website yang telah saya bina sebelum ini dengan kamu, iaitu pada mari daftar sini. Bukanlah mari daftar pun, sebenarnya lebih kepada mengisi borang di dalam borang soal selidik saya. Jelas ya? Okey, ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk anda melakukan page masing-masing. Kemudian tekan next lagi. Selepas tekan next, dia ada 5 step lah kalau tengok kat sini. Step 1 adalah pengenalan, step 2 adalah lebih kepada demografi, step yang ketiga adalah lebih kepada connect it with the other things.
Step yang keempat, connect with the WhatsApp and so on. I'm going to skip this one, and then you can also invite your friends. Dalam kes ni saya tak invite lah mana-mana friend. Kan friend saya menyampah. Setiap kali aku nak kena, setiap semester aku nak kena add kau punya new page. Bukannya update pun. So saya akan letak dia sebagai page notification is on. And then marketing and promotion email about your page is also being done lah. And then saya akan klik last button is done. After that, you are going to create a new page for you. So I got so many page already just for demonstration purposes and for usage. Now I'm going to manage everything with regard to the promotion of my page. So it's very crucial for you. It's sangat penting kepada anda untuk memastikan bahawa page anda ini boleh dilihat oleh masyarakat. Faham tak faham ni? Faham Okay, so saya akan tekan butang live video. So I'm going to go for the broadcast. Go live, tengoklah boleh jadi ke tak broadcast live ni. Kalau jadi, jadilah ya. Kalau tak jadi, reda lah. Sebab saya pakai data Jani ni. Jadi tak boleh nak ngada-ngada sangat. Oh, maknanya boleh. Saya boleh buat live ya. Dekat dalam saya punya, media. So I'm going to change the idea of it. So I'm going to start share screen. Turn out automatic release. Contohlah ni semua yang berkenaan boleh nampak So anda boleh edit. Kemudian you must try this one You must try this one. Okay? So nanti jangan lupa linkkan page kamu kepada kamu punya website, kerana saya nak tengok setiap seorang punya lah. Kalau sempat, kalau tak sempat, saya dan tim saya lah, Puan Tasha dan juga lain-lain pengajar akan bantu anda untuk melihatlah macam mana perkara ini berlaku ya, yang anda telah lakukan. Saya tak lihat kepada perfection, but I'm more on the technicalities of you can do it ataupun you boleh buat. Okay, so anda boleh tengok kat sini mana nak tekan. Tak tahu dah Start. Sekejap ada yang saya tak tekan ke kat sini? Share a story, FaceTime, okay, default internal microphone, dashboard, setting, stream, viewer, interactivity, distribution. Okay, interactivity, boleh buat polls dan sebagainya lah Please add a live title. Oh, live title saya tak masukkan. Okay, so I'm going to put some title over here. Post on time. You are going the live now. Wait saya tengah nak setting sama-sama dengan kamu. Go live. Okay. Go live tak boleh lagi. Complete the. Oh, maksudnya dia sangat strict Dia memang tak bagi kita post sebarang-sebarang lah. Dia kena buat dulu apa yang sepatutnya kita buat lah. Okay, so this is thing that you can explore lah at your own discretion. Nanti anda buat ya, boleh ya? Okay, ini untuk Facebook Live. Siapa yang nak buat, boleh buat lah. Anda boleh buat content manager dan lain-lain. Tapi saya pun tak nasihatkan anda gunakan aplikasi yang sedia ada. Biasanya saya akan stream, gunakan apa yang dipanggil sebagai yang semalam saya bincangkan. StreamYard ya. So saya akan try untuk tengok StreamYard saya dah okey ke belum. StreamYard. Okey, dalam StreamYard ni dia boleh connect a few social media account simultaneously, maksudnya secara serentak ke dalam anda punya account, which is your Google account, which is YouTube, and then also Facebook account, which is your Facebook Live ya. Benda ni boleh jalan secara teruslah, di mana apabila anda buat live, komen dan sebagainya juga boleh diperhatikan. Okey, ini contoh saya tunjukkan saya punya StreamYard. So nanti bila kamu buat kamu punya promosi kesihatan, saya memang expect lah kamu buat sesuatu yang berkaitan dengan kamu punya live action ya. The host has enabled local recording. Okay, got it. So I'm going to create some macam ni. Anda akan, oh saya tak login sorry. So I need to login first dalam account StreamYard. Selepas saya dah login dalam account, maka saya ada ability lah untuk control saya punya dipanggil sebagai back-end. Nah, ni StreamYard saya. No account exist Kau ni buat malu je Kau buat live tapi lalas ni tak exist lah apalah kan. So saya minta maaf. Dia dekat sini ya. StreamYard. Saya akan linkkan di sini. So I need to login to my account StreamYard. Anda dah ada account StreamYard? Dah ada. Belum? Tolong register sekarang. Sekejap lagi kita akan bagi masa lebih kurang dalam 10 minit. Anda cuba buat satu live video lah yang daripada Facebook. Nak buat daripada YouTube, sepatutnya semalam anda dah buat lah. Supaya anda dapat permission untuk menggunakan link dengan Facebook. Baik, saya akan tunjukkan sekarang contoh live stream. So I'm going to use my Kaji Data Online as an example. So saya tak boleh create multiple account kalau dalam yang percuma ni. Kalau yang berbayar, saya boleh buat multiple account, which is I can also live on the kita panggil sebagai Facebook, YouTube,
sama juga, tak boleh. Kena salah satu je. So contoh macam yang saya ada ni adalah contoh kaji data online. So saya tunjukkan example. Example of live video. Live video for kaji data online. Kaji data online. Nanti kan 5,000 orang follower saya akan tengok lah. Apa yang ada ni. EHHP project. So I'm going to create a broadcast and then I'm going to live for a period of time. Saya just nak minta anda pergi ke kaji data online sekarang. Boleh? Pergi kaji data online. Try untuk pergi saya punya video ni ataupun saya punya YouTube. Kemudian anda akan nampak lah apa yang dipanggil sebagai upcoming video. Betul tak? Ada tak? Cuba tengok. Ada tak? Dekat dalam YouTube. Anda tengok kaji data online punya web page. Lepas tu kita akan live. Saya akan live lebih kurang seminit lah. Seminit je. Lepas tu saya akan tutup sebab just nak bagi you demonstration how we want to live the video so that you can use the comment section. Ya, apa yang akan terjadi lah bila orang komen dan sebagainya akan keluar kat sini dan sebagainya. Okay, dah ready? Dah pergi dah? Ke belum ready? Dah ready tapi kalau boleh volume slow kan, nanti dengar. Dengar dia akan interference Okay, live Kau standby Kau nak live ni? Dah belum? Saya tak boleh live lagi ni. Dalam live pun saya record kepada edit. So saya akan schedule for later. So saya boleh up the thumbnail. Sekarang dah pukul apa? 11.37 So saya letakkan dekat sini lah. Gambar nyamuk. Okay, so saya akan apply this one. Okay, apa yang saya buat ni, saya nak anda juga buat ya. Boleh? Boleh. Nanti buat satu sesi live masing-masing. Today, pukul apa ini sekarang? 8. Pukul 8 lah sangat. Ini 8 dan bulan. Pukul 11.30, 11.30, nanti saya bilang 40 lah 11.40 AM. Okay, so saya tekan butang save. Okay, bila saya dah save ni, maka tuan-tuan dan perempuan sewajarnya nanti akan nampak ada upcoming lah dekat live. Ada tak? Dia tak keluar? Ada Okay, sekejap lagi dia akan keluar. Kat sini ada tulis perkataan schedule, nampak? Schedule. Lagi 2 minit, dia akan mula untuk merekodkan apa yang saya akan bincangkan lah dengan saudara-saudari sekalian. Ada nampak So, apa yang anda akan buat? Okay, cuba anda klik dekat video tu. Anda dah klik dekat video yang berkenaan. Okay, kat bawah tu anda boleh buat post tak? Cuba try tekan post. Dah boleh post ke belum? Belum Ke dah boleh? Okay. Di bawah ini, kalau anda perasan tengok dekat bawah komen ni, kita ada banner. Bawah banner ni, kita boleh tekan butang banner lah. Add banner kita boleh add banner ke tak ni. Saya kena try dulu. Sebab kadang-kadang dia tak allow us kalau dia tak premium account. Jadi anda kena cubalah untuk memastikan dia premium. Saya pakai data daripada Jani So, kalau ada sedikit lag tu, maaf ya. Okay, saya try balik semula. Enter studio. Okay, saya dah masuk dalam studio. Dalam studio dah ada. So, saya akan create a banner. Okay. Simulasi live di YouTube. Okay. Add banner. Add banner ni nanti dia ada banner lah. Tahu banner? Tu, simulasi live di YouTube. Dia akan keluar macam tu. Alright, kemudian brand. Brand ni saya boleh tukar brand lain lah kalau saya bayar. Macam ni saya tak boleh nak tukar brand lain lah. So, brand yang akan ada dekat atas tu adalah brand StreamYard Bawah ni ada private chat Private chat ni membolehkan saya untuk chat dengan contohnya siapa ni? Siapa nak join saya punya live? Ada siapa nak join? Saya sharekan link ni. Cuba siapa nak join? Siapa nak join, tolong tulis ni. streamyard.com/A76CI56VT9. Tolong. Cepat. Saya nak seorang atau 2 orang. Nak bagi example. Jangan risau. Kita cerita benda basic je. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar, siapa nama. Macam tu. Boleh Cepat. Saya persilakan siapa yang cepat. Sebab tak boleh ramai-ramai. Tak silap saya, kalau untuk akaun percuma ni 4 orang ke 5 orang je. So, siapa nak masuk, dipersilakan. Cepat. Saya akan jadi moderator dan speaker dan begitu juga dengan anda Anda boleh join lah saya punya modul yang berkenaan ini. Okey, dah sudah? Ada tak siapa-siapa nak join? Kalau boleh join pakai komputer. Cepat. Type je. streamyard.com/A7. Oh, belum ada lagi. Ingatkan dah ada. Kalau anda dah masuk link tadi, dah masuk belum? Cepatlah masuk. A76CI56VT9. Dah. Okey.
Siapa yang dah, cuba try request. Okay, kalau anda perasan kat sini, ada namanya Clifford Sentai. Clifford. Okay, ini contohnya Alif. Alif Izham. Alif Izham dah ada. So, kalau saya cakap ni, Alif Izham dan Clifford boleh dengar lah suara saya. So, mereka akan berada dalam live. Okay, sedia Kita nak live dah ni Boleh tak boleh ni? Okay, go live 1, 2, 3. So, saya akan go live now. Alright. Ada lagi Muhammad Iman. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini bersama dengan saya adalah pelatih-pelatih pelajar diploma kesihatan persekitaran. Kita akan belajar tentang macam mana nak guna social media, macam mana nak guna digital teknologi dalam mempromosikan promosi kesihatan di dalam negara kita. Jadi saya persilakan kawan-kawan kita ni untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan lah. Kita mulakan yang pertama. Saya persilakan Clifford. Silakan Clifford. Mungkin ada nak kenalkan diri. Clifford, silakan. Okey, terima kasih Clifford. Okey, terima kasih Clifford. Alright, ada siapa lagi yang nak cakap ni? Ahpong ni ada ni, siapa ni? Apong Koh dia tak boleh nak join sebab dia tak ada device connected lah. Dia mesti ada mic baru dia boleh cakap Okey, kita cuba Fera Razak. Silakan Fera. Okey, dia dah jadi macam pasar Okey, dia dah jadi macam pasar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kepada yang join Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan pula kepada tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian macam mana anda boleh buat komen. Okay, cuba buat komen dekat dalam kita punya comment section dekat situ. Anda boleh try untuk post any comment lah Dan in fact I also can show the comment lah. Contoh macam ni Believe bagi komen, guys, Burn dan macam-macam lah Okay, so sekarang ni saya bagi anda masa lebih kurang beberapa saat ni. Anda tolong berikan komen yang baik dan komen yang tidak baik Contoh anda nama Burn, anda bagi satu komen yang baik panjang, komen yang tak baik pun panjang. Silakan bagi. Saya bagi masa lebih kurang seminit sebab lepas ni kita akan gunakan data ini tadi adalah untuk membuat text analytics bagi menguji sentimen apabila anda menyampaikan apa-apa maklumat kesihatan Okey, private chat ni pun ada. Tengok ada 31 orang tengah view ni. Saya harap yang view ni hanya student dalam kelas ni lah tapi kalau ada orang luar pun welcome je lah tak ada masalah. Okey, silakan. Dah ke? Anda boleh postkan anda punya komen. Satu orang student kita postkan lebih kurang satu positif komen, satu lagi adalah negatif komen Satu orang dua post Post je banyak-banyak sebab lepas ni kita akan buat sentiment analysis. Walaupun post tu nanti last kali yang akan dianalisis mungkin ada limit lah 100 post ataupun 200 post sahaja yang akan dianalisis. Angkol nak cari kawan. Macam-macam ni. So kalau saya gunakan StreamYard untuk makluman yang mendengar video ni, saya juga sedang rekodkan dan nanti kita akan publish lah. Ada yang tanya Puan Natasha di mana? Okey, hai semua, selamat pagi. Okey, tolong bagi komen tolong bagi komen yang positif dan negatif sebab lepas ni kita akan cuba belajar macam mana nak membuat sentiment analysis menggunakan open software lah bagi tujuan menilai tahap persepsi manusia terhadap kita punya live ataupun video yang kita pamerkan. Baik, dekat sini juga ada layout yang saya boleh edit saya boleh edit layout. Contohnya saya boleh letakkan orang, saya boleh letakkan gambar, saya boleh contohlah saya naikkan Fera Razak ni, saya boleh susun Fera Razak dalam kedudukan yang berbeza. Saya juga boleh alter beliau untuk menjadi main speaker dan lain-lain Ini adalah contoh stream aplikasi yang boleh digunakan oleh anda dalam promosi kesihatan, terutama dalam nak menggalakkan orang lah untuk menonton. Ini contoh Fera Razak sekarang dah jadi orang yang pertama dilihat di dalam komputer Okey. So dah ke? Okey, kalau anda telah komen maka saya ucapkan terima kasih. Itu saja live saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada masa dan waktu yang akan datang Orang lelaki ada halkum, orang perempuan ada apa? Ini lain macam ni. Harap semua sihat-sihat Okey. So itu saja, kita akan jumpa sebentar lagi. Bye bye. Alright, so itu adalah contoh tuan-tuan dan puan-puan apabila anda buat live. Live ni memang live betul lah Kalau anda buat tak semenggah, memang tak semenggah lah benda tu jadi
Jadi apabila telah selesai anda punya sesi live yang anda pamerkan tadi. Oh, Farah baru nak tunjuk muka, tadi tak nak. Oh. Okay. So sekarang ni apabila anda telah selesai, maka kalau saya lihat di dalam YouTube channel saya akan ada ya yang dipanggil sebagai live video tadilah. So kalau saya pergi kepada YouTube dan saya pergi kepada home YouTube, maka saya boleh menilai balik video yang telah ada. Mungkin video tu ada masalah, saya boleh unlisted dulu ataupun unpublish, jadikan dia private. Kemudian saya boleh edit dan republish mula. Cuma yang lebih penting sekarang ni, saya minta anda pergi kepada YouTube channel saya dan anda cuba dapatkan maklumat tadi ya. Kita cuba belajar macam mana nak dapatkan komen. Selepas kita dah belajar dapatkan komen, maka kita boleh belajar macam mana nak buat sentiment analysis tu kemudian ya. Okey, silakan boleh pergi kepada YouTube saya, Kaji Data Online. Pada Kaji Data Online ini, tuan-tuan dan puan akan perasan ada video di dalam chapter yang dipanggil sebagai live. Ni example of live video for Kaji Data Online. So, anda boleh tekan video yang berkenaan. So, dalam video ni dia ada link, betul tak? Ada link tak? Ada. So, anda boleh ambil link yang kat sebelah atas ni, anda boleh copy. And then paste it somewhere lah. Okay, so saya dah copy link yang berkenaan. Kemudian saya boleh pergi kepada satu lagi menu. Okay, ni StreamYard dah habis ya. So sekarang ni jelas ke tak apa tujuan kita pakai StreamYard ni? Jelas ya, kena buat live ya. So sebab apa awak buat live? Awak boleh buat dua approach, sama ada live ataupun pre-recorded. Pre-recorded means that you cakap, kemudian you edit video you, kemudian last kali you akan publish lah dekat dalam you punya social media account. Baik, sila pergi kepada website berikut yang dipanggil sebagai commentpicker.com. commentpicker.com. Anda boleh pergi kepada commentpicker.com dan awak akan ambil commentpicker.com yang bertujuan untuk mengambil komen YouTube ya. Commentpicker kat bawah ni ada perkataan YouTube. Okey, yang ni YouTube. Okey, dah sudah. So kat sini awak akan ambil export YouTube comment ya. Export YouTube comment. Dia akan keluarlah seberapa banyak advertisement yang ada, redor je lah kan. Nama pun ambil orang punya. Okey, kemudian saya akan letakkan link video yang telah saya copy tadi dan saya akan include all the things lah yang ada. Okey, termasuk hashtag dan lain-lain. Ini contoh Saya akan sort comment by name and then saya akan field to export is select two fields. Okey. Free user can have 2 daily report with maximum of 100 comment. Maksudnya saya free user lah. Hanya dapat berapa banyak komen? 100 komen dan 2 kali je saya boleh apply, melainkan saya join the premium account. So this is just an example for you. So saya akan select field to export. So I'm going to export the following lah. Alang-alang saya buat semua sekali like count, channel ID, link to the profile, video, comment. Ni saya tunjuk contoh je. Ada setengah benda-benda ni tak penting untuk anda perolehi. Tapi for the sake of training, kita try ambil filter comment by date. Okay, ni semua tak available sebab premium Alright, so I'm going to export the YouTube comment. Oops, no comment found in the YouTube. Pelik ni. So kalau dia tak find the YouTube comment, maksudnya dia belum publish lagi lah komen tu. Maksudnya video tu ada, tapi mungkin dia belum matured enough to extract and formalize dia punya komen So untuk mengelakkan anda tak berjaya untuk melihat dengan lebih baik, anda komen satu video saya, letakkan, nanti letak betul-betul kan dia akan maintain kat situ macam mana ni sekejap. Tadi itu yang sebenarnya adalah live chat, so tak ada komen, memang betul. So sekarang ni saya mohon anda untuk tulis satu komen yang positif dan satu komen yang negatif with regard to the videos that we already published it before in the live stream using the StreamYard platform Tolong sharekan anda punya komen, positif atau negatifnya, dan does not mind because we are going to analyze those sentiment soon Dipersilakan tuan-tuan dan puan untuk komen lah. Anda buka dan anda komen accordingly. Sekejap lagi kita akan belajar cara-cara untuk kita menganalisa komen yang diberikan secara ikhlas oleh penonton silakan. Ini sebenarnya anda boleh export kepada maklumat yang lebih utama lah. Tujuan dia tak nak buka adalah kita nak melihat prestasi orang terhadap bahan yang kita telah share So saya dah masukkan link yang berkenaan. Okay, so I'm going to copy the sentiment, copy the video. Okay, selepas dah siap video ni, maka saya akan tekan export YouTube comment. Oh sorry, 9 kali tambah 4, 13.
Okey, anda boleh cuba juga untuk export saya punya komen. So, komen ni telah berjaya di export. So, sekarang ni kalau anda tengok dekat dalam download saya, kita ada satu file nama dia YouTube dalam bracket 4.csv. Ini adalah komen-komen yang telah kamu bagi tadi. Nampak tak? Okey, dia ada channel ID. Okey, dia ada, ni bagus, sangat baik. Tak tahu apa nak komen. Hai, Assalamualaikum, good information, bla bla bla. So, kita ada approximately 48 lah. 48. Saya pun tak tahu kenapa dia tak ambil sampai 115. Kesian kamu ya. Banyak yang kamu nak komen, tapi lalas dia ambil 48 je kan. Kesian, sedih tak? Sedih kan. Tapi tak apa, kita cuba lagi sekali. Mungkin tadi tu dia ambil yang tak full. Saya try lagi sekali. Cuba anda try juga ya. Anda ambil link yang daripada saya, pergi dekat export picker ni tadi. Anda boleh select all the fields that are rated in there. Kemudian anda boleh gunakan untuk tujuan analisis. Sebenarnya yang ini adalah topik pada petang garang lah. Cuma saya bagi teaser dulu supaya anda nampak bahawa setiap satu yang anda buat engagement, especially with regard to the use of videos, you can actually compose that one and then analyze it according to your needs. Especially kalau nak buat improvement lah. Contoh anda buat, anda tengok berapa ramai orang tengok, view. Selain daripada tu anda juga boleh tengok analytics lain. Okay, dia hanya ambil 48 saja. Saya minta maaf. Cuba try, yang lain-lain boleh try ya. So kat sini, apa dia? Oh, boleh dapat 100. Wah, tahniah. Nanti boleh email kat saya yang 100 tu supaya saya boleh tunjukkan pada petang nanti macam mana nak analisis. Okey, itu adalah salah satu cara untuk membuat analisis daripada komen dari YouTube. Okey, setakat ni jelas? Jelas ya? Okey, kita sambung balik. Tadi kita baru cerita pasal Facebook, tiba-tiba pergi dekat live, tiba-tiba pergi dekat stream Ijat, tiba-tiba pergi dekat YouTube komen kan? Kelakar Encik Izzat ni kan? Tak apa. So, saya punya page ni tadi telah siap. So, ini page saya. So, kita kembali kepada jalan yang benar balik. So, dalam page ni, apa yang penting selain daripada anda punya link, iaitu Site DKP ni tadi, anda juga boleh tekan butang promote website. Betul tak? Jadi, promote website ni enable you to promote your website using the Facebook punya mechanism. Ya. Antara yang dia akan buat adalah dia akan recommend to the nearby ataupun kawan-kawan ataupun kita punya friends and family. So, all that thing are going to be promoted. Okay, next one. This is a very crucial one yang dipanggil sebagai review. Apa dia? Review. Apabila anda ada page, salah satu cara nak boostkan secara organik adalah dengan memastikan setiap orang yang datang ke page anda membuat review. So, salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak engagement dan organik punya tracking adalah anda pastikan ada orang review anda punya page. Okay, itu task kamu. So, kamu ada 50 orang. So, 50 orang akan review kepada 50-50 punya page dan bagilah komen dan review dan tengok dalam masa 1 minggu apa jadi nanti kepada page kamu. Jelas? Jelas ya? Okey, kemudian awak boleh pergi kepada about. About ni anda boleh masukkanlah address dan sebagainya. Anda boleh masukkanlah maklumat-maklumat yang umum lah. Jangan ambil spesifik sangat. Sebab takut orang scam. Takut orang scam ataupun orang salah guna information ni nanti. Ataupun ada orang tak suka awak, nanti dia jadikan bahan lain lah. Okey, kemudian dari segi mentions. Mentions ni tak lain tak bukan is because of the tagging. Okey, review seperti yang saya kata. Salah satu perkara penting adalah review. So, kalau anda nak pergi kepada saya punya page ni, anda kena tulis perkataan hal promotion denggi. Ada keluar tak? Ada tak keluar? Macam mana nak cari saya punya page? Tahu tak? Facebook. Apa tadi saya tulis? Health promotion denggi. Okay. Kalau dia telah archive, dia akan ada lah dekat dalam repository yang berkenaan. Anda boleh carilah. Kalau tak, anda boleh cari dalam Facebook search. Facebook search ni dekat atas ni, health promotion denggi. Health promotion denggi. Okey, saya gunakan health promotion ni. Nampak? Health promotion denggi, health promotion denggi. Siapa yang letak dua yang sama ni? Ni ada orang yang mengalan saya ni. Welcome to the club. Bawah ni apa? Welcome to the club juga. Oh, so adalah orang yang sama tapi gambar berbeza. Oh, this is scam. This is scammer. Okey, tak apa nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita punya telah arkib. Ada orang follow Welcome to the Denggi Club. Saya rasa ada orang try mimik saya ni. Betul tak? Siapa yang buat? Awak buat? Tak Okey, tak apa Kalau ada, adalah. Which is saya nak tunjukkan kepada anda. So, saya punya page ni telah ada di dalam YouTube. Ada 1 orang like, ada 2 orang follow. Woohoo! Mending Gokal yang follow saya. Jadi, saya follow balik Mending Gokal. Dia kena sign up lah. Saya like je lah dulu ya. Okey, bila anda buat engagement, ajak orang untuk like dan jangan lupa untuk mereka tukar setting kepada follow first. Faham kan?
Macam mana nak buat follow first tu? Lepas like, anda akan pergi kepada preference dan anda akan follow lah ya. Okey, kemudian setelah selesai untuk kita buat engagement, ni siapa ni? Aiman Muhaimin. Ni contoh personal individu lah. So saya boleh like beliau lah kalau saya nak. Ni contoh Aiman. Okey. Ni contoh. Alright, kemudian anda boleh lihat ada album, ada foto dan sebagainya. So kamu boleh masukkan foto yang sesuai lah untuk anda punya page yang ada ya. Dan dalam Facebook sebenarnya telah ada dashboard yang telah dibina untuk anda, iaitu dipanggil sebagai professional dashboard. Ini baru zaman saya buat dulu 2017 tak ada benda-benda ni. So yang ini adalah bagus untuk anda melihatlah berapa ramai orang like, engage. Dia ada AI lah di belakang back end perkara ini. So anda boleh tengok home, your page, content, audience, ad center dan lain-lain. Okey, setakat ni jelas? Jelas dah jadi belum? Dah jadi, jangan lupa untuk follow each other lah. So saya dah follow, dah buat something. So kalau anda tengok kat sini, promotion denggi saya telah ada, dah live. So next saya akan buat post So kita akan buat sama-sama tau. Faham tak faham ni? By the end of the semester, kita akan tengok siapa punya follower paling ramai. Okay, siapa yang lebih sikit daripada saya akan dihukum. Apa dia? Akan dihukum. So pastikan anda, saya hari ni saja dah dapat 13 follower. Belagak Tak nak tunjuk kepada kamu bahawa benda ni boleh dibuat. Baik. Seterusnya, perkara yang lebih penting adalah macam mana cara nak market menggunakan algoritma YouTube, menggunakan algoritma Facebook dan juga menggunakan kaedah percuma. Awak nak belajar yang mana dulu? Okey, kita pergi yang percuma dulu. Untuk yang percuma, bagi mana-mana page yang dibuat secara percuma, salah satu cara yang paling asas dan basic adalah anda perlu create awareness ataupun brand awareness. Brand awareness ni tak akan datang secara mudah tanpa usaha. So, cara paling mudah adalah, bahasa kasar dia bukan kata spamming, tapi anda sharing. So, anda akan tulis artikel. Artikel tu nak tulis kat mana? Ingat saya punya pesan tadi, artikel tulis dekat dalam website, pandai. Selepas anda dah tulis dalam website, make sure orang akan pergi ke anda punya CTA, iaitu call for action. So contoh, bila orang pergi ke website ini, dia akan baca artikel, kemudian dia akan buat action lah, iaitu mendaftar sebagai peserta. Okey, contoh, saya akan masukkan pada hari pertama saya adalah welcome to my club. You can register for free. Okey. Kat sini saya boleh letakkan link yang pertama. Link yang pertama adalah link yang mengenai saya punya apakah itu welcome page saya lah. Kemudian saya boleh buat click here to register Click here to register. So register saya tak lain tak bukan adalah link yang sama. Cuma beza dia saya ada link perkataan apa belakang? Daftar. So itu strategi saya lah. So terpulang kepada anda ya. Daftar pula. Daftar. Alright, so dah siap saya boleh tekan post. Yang ini anda pun tahu, boleh tukar gambar, boleh letak video, boleh letak pinning, boleh letak filling activity, something like that ya. So saya tekan butang post, so not now. So I'm going to post it already inside my YouTube Facebook page. So now kita dah boleh nampak lah, ada dekat sini. Mari daftar diri anda. Dia akan ambil yang nombor atas lah sebab dia ikut urutan So people can go into here, then they can share accordingly. So kalau anda tulis dalam profil pribadi, anda tak boleh di-share, tak boleh sharekan benda tu, betul? Tapi kalau anda gunakan Facebook page, anda boleh share to the public. And then cara nak share ni, anda boleh share to the group also. Anda boleh share to the group. Contoh saya sharekan benda ni kepada group Sungai Buloh. Penduduk-penduduk Sungai Buloh. Saya boleh share kepada penduduk-penduduk Damansara. Saya boleh share kepada persatuan-persatuan penduduk. Saya boleh share kepada kumpulan. Kumpulan-kumpulan aktivis dan lain-lain. Saya boleh share kepada page yang lain. So itu cara untuk kita gain yang dipanggil sebagai likes and followers. Okay, ini secara aktif. Now, saya nak tunjukkan anda secara pasif. Macam mana nak buat secara pasif? Secara pasif adalah kita minta Facebook tolong recommendkan our page to the world. Ataupun to the other things lah. Secara automation. Yang itu dipanggil secara pasif. So, secara pasif, macam mana nak buat? Secara pasif paling mudah adalah dengan menekan butang boost lah. Betul tak? Anda tekan butang boost, masukkan credit card account, dia charge dia ikut suka dia. Lepas tu, entah mana pergi kau punya ads. Betul tak? Betul tak betul? Baik, saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian cara nak buat ads manager sebentar lagi. Dah bersedia belum?